Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bertemu dengan sahabat-sahabat semua pecinta Al-Quran yang saya kasihi. Semoga pertemuan kita ini ada hikmahnya, ada keberkatannya insya-Allah. Sebelum itu sama-sama kita muji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang dikurniakan ke atas diri kita. Dan antaranya sudah tentulah nikmat yang terbesar, iaitu nikmat hidayah Islam itu sendiri. Tidak semua manusia dikurniakan hadiah daripada Allah dengan diberikan hidayah Islam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya kasihi, kita antara insan-insan yang dipilih Allah untuk membawa obor-obor akidah Islam ini. Semoga ianya terus kekal, mekar di dalam kehidupan diri kita dan zuriat keturunan kita insya-Allah sehinggalah hari akhirat. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah untuk hari ini kita akan meneruskan pelajaran daripada bacaan surah Al-Hijr ayat 52 hingga ke 70. Jadi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh terus ke halaman muka surat 265. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya dengan jelas terus kepada anda insya-Allah. Baik, sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang memberi salam daripada awal hinggalah pada akhir pengajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa khabar semuanya? Diharapkan teman-teman senantiasa berada dalam sihat sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan, saya ada dua hajat, dua permohonan ini harap-harapnya ditunaikan oleh teman-teman semua. Yang pertama, saya nak mengajak, marilah kita menjadi mata rantai menyambung usaha dakwah risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berkongsi ilmu ini, insya-Allah. Jadi harapkan sahabat-sahabat dapat menekan button share sebelum kita mulakan pelajaran ini. Boleh ya, bantu saya untuk kita panjang-panjangkan. Yang kedua, saya nak mengharapkan, boleh tak teman-teman kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Okey ya. Terima kasih yang tolong share dan terima kasih yang tolong komen. Sebentar lagi ada poin-poin yang penting yang saya sampaikan, diharapkan ada yang tidak keberatan untuk tolong tulis ya poin-poin yang penting tersebut. Baiklah. Semua dah bersedia ke belum ni nak mula ni? Kalau nak sedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah, untuk kita mulakan pelajaran kita. Baik, siapa nak ambil air silakan. Siapa nak betulkan kedudukan silakan. Insya-Allah kita akan mulakan sebentar saya lagi. Bismillah. Baik sahabat-sahabat, saya nak mengajak semua sekali, marilah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab bagi memberkati majlis ilmu kita pada kali ini. Insya-Allah sama-sama kita mulakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, semuanya dah bersedia. Diharapkan untuk kita mulakan bacaan pelajaran kita hari ini. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita lihat kepada bacaan isti'azah. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan mulakan daripada ayat ke-52 daripada surah Al-Hijr. Tapi sebelum itu, kita baca isti'azah ya teman-teman, sebagai memohon perlindungan daripada gangguan syaitan yang direjam. Jadi, lafaznya itu biar jelas perbezaan hamzah dengan ain. Kerana apa? Bila makhraj huruf itu duduk dekat-dekat, kadang kita ada yang terkeliru. Dalam contoh di sini, hamzah dengan ain. Hamzah di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong. Begitu juga kadang orang keliru qaf dengan kaf. Mustaqim jadi mustaqim. Sebab apa? Qaf dengan kaf duduk dekat-dekat. Qaf di pangkal lidah. Kaf dia di depan sedikit saja. Maksudnya tidak jauh daripada tempat qaf itu. Jadi oleh itu teman-teman kena benar-benar menjaga makhraj tempat huruf-huruf itu keluar supaya tidak tertukar huruf. Kerana bila berlaku penukaran huruf, maka berlakulah kesalahan jali. Dan kesalahan jali dari segi kategori hukumnya jatuh kategori hukum haram. Haram bererti melakukannya mendapat dosa dan meninggalkannya mendapat pahala. Jadi erti kata, kalau kita baca dengan tertukar huruf, maka kita mendapat dosa instead of mendapat pahala. Jadi rugi. Tujuan matlamat kita membaca Al-Quran adalah satu bentuk ibadah untuk mengumpul sebanyak mungkin bekalan sebagai bentuk pahala untuk dibawa pulang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita baca dengan bacaan yang salah dari dianya, instead of mendapat pahala, jadi dapat dosa. Kan satu kerugian bagi diri kita. Jadi oleh itu tidak mesti kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita dari masa ke masa, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, lafaznya a'udzu billah, zal di hujung lidah. Billah, lafaz jalalah dibaca nipis dua harakat. Minasyaitonir rajim. Baik, kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas diharapkan dapat belajar sesuatu. Kalau anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa kongsikan insya-Allah. Jangan lupa untuk menekan button share. Kita teruskan ayat yang seterusnya.
Tapi sebelum itu suka saya maklumkan, ada satu bahagian nanti, satu ayat di dalam ayat yang akan kita baca hari ini ada melibatkan hukum nun wiqayah ataupun nun penyambung ataupun nun wasal. Jadi tajuk hari ini juga merupakan salah satu pelajaran yang penting. Jadi saya mengharap sangat-sangat sahabat-sahabat dapat kongsikan. Semoga kita dapat beri manfaat pada ahli keluarga kita, pada kawan-kawan kita, insya-Allah untuk dapat belajar bersama-sama. Zal di hujung lidah makhrajnya, hamzah baris kasrah bertemu zal. Iz dakhalu kha di hujung kerongkong. Iz dakhalu alaihi faqalu, qaf di pangkal kerongkong, fa di bibir ini. Faqalu, fa satu harakat, qa dua harakat dan lu juga dua harakat. Salaman, di sini ikhfa. Asalnya salaman, mim tanwin di atas bunyi man. Tapi bila datang qaf, jadi ikhfa hakiki, disamarkan dan dibacakan dengan tebal di sini kerana qaf merupakan huruf isti'la. Jadi salaman, dua harakat, barulah qala inna, di situ wajibul gunnah, wajib dengung di sini dua harakat, na dua harakat, min ikhfa hakiki dua harakat lagi di sini, minkum, dan kum itu izhar syafawi, jangan dipanjangkan, sempurna kum terus masuk wajilun. Kita baca bersama-sama insya-Allah. Tarik nafas. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Sekali lagi, tarik nafas. Sahabat-sahabat praktiskan insya-Allah sama-sama. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Baru berhenti. Tapi berhenti pada ayat, jangan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita baru di ayat yang pertama sekarang ni. So far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Kalau sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah? Alhamdulillah. Kita dapatkan komen Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita basahi bibir kita senantiasa dengan bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang kita terima. Baik teman-teman, ilmu juga merupakan satu nikmat. Berbeza orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu, berbeza. Berbeza dari segi amalan dan sudah pasti berbeza dari segi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita beramal dengan ilmu, dengan sandaran ilmu yang jelas. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Qalu la, qa dua, lu juga dua, la juga dua. Jadi pastikan dua satu, yang mana satu yang mana dua itu mesti dijaga betul-betul. Qalu la taujal inna, wajibul gunnah di situ dua harakat, wajib dengung. Nanu basyiruka bi ghulamin, ini kena satu harakat semua ni. Nubasyiruka bi ghulamin, la dua harakat, dan min itu izhar halqi. Izhar halqi hanya jelaskan saja. Ada dua cara untuk mengingati hukum izhar halqi. Pertama, jika bertemu nun ataupun tanwin, nun ataupun baris dua selepasnya datang huruf 6, salah satu yang daripada makhraj kerongkong ini, hukum izhar halqi. Kalau tak ingat 6 huruf tersebut, maka lihat barisnya, caranya ditulis. Kalau tanwin di atas dan di bawahnya pasti selari begini. Yang tidak selari begini. Nampak tak perbezaan keduanya? Dan jika dhammatain dia seperti 69, itulah izhar halqi. Tolong tulis, poin ni penting. Kalau sahabat-sahabat boleh pegang apa yang saya beritahu ni, insya-Allah tidak berlaku kesalahan lagi pada panjang harakat hukum izhar halqi. Bi ghulamin alim, jangan a, ini bukan hamzah, ini huruf ain. Alim, dan di akhir baru masuk mim. Jangan alim, itu tak betul ya. Tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama.
Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim. Okey ya, diharapkan boleh ikutlah ya. Senyum dulu. Walaupun saya tak nampak senyuman tuan-tuan dan puan-puan, senyum dulu. Alhamdulillah, ucap alhamdulillah, senyum. Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat mudah menerima dan mudah mengingati dan mempraktiskan ilmu ini insya-Allah. Dan sudah pasti senyuman anda yang manis itu sedang diberikan insya-Allah ya. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Qala abashshar, qala abashshar, ra-nya jadi tebal. Syar, jangan baca syar, beza syar dengan syar, beza tu. Qala abashshartumuni, tumuni, tu satu, mu dua, ni dua. Itu kena disiplin. Ala, dia bertengah kerongkong. Ala di sini nun mati bertemu mim. Baik sahabat-sahabat, di dalam hukum idgham bi gunnah, ini dijatuh kategori hukum idgham bi gunnah, nun mati bertemu mim. Dalam hukum idgham bi gunnah, nun matinya tidak diberikan tanda mati. Nun matinya kosong begini, nun kosong saja. Apa tanda pun tak ada atas nun, tu kosong saja. Sebenarnya ini merupakan nun mati. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani memang begini cara tulisnya. Bila nun mati bertemu dengan huruf ya, waw, mim ataupun nun, nun itu pasti kosong. Tetapi jika nun bertemu dengan ya ataupun nun mati bertemu dengan waw tetapi nun itu bertanda mati, itu bukan idgham bi gunnah, itu merupakan izhar mutlak. Apa dia izhar mutlak? Kita belum jumpa lagi dalam pelajaran hari ini. Nanti kalau jumpa saya beritahu. Tetapi dalam pelajaran-pelajaran yang lepas sudah kita jumpa hukum izhar mutlak dan saya telah terangkan. Kalau anda masih lagi belum mengingati dengan baik tentang itu, jangan berhenti untuk terus mengikuti pelajaran yang kami bawakan setiap hari ini secara langsung terus kepada anda dari page Facebook Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari secara langsung, ada jam 7 pagi ada, 3 petang ada, 10 malam pun ada. Ya. Ala di sini kena terus masuk beserta dengung. Asalnya an jadi dua harakat barulah Massaniyal kibaru fabima tubashshirun. Di sini kena hati-hati. Ini semuanya satu harakat. Kibaru fabima tubashshirun. Jangan sampai terpanjang. Kerana di sini semuanya satu ini. Sehinggalah di akhir ini diwakafkan dengan sekurang-kurangnya dua harakat. Tubashirun, baru berhenti. Di hujung baru masuk nun, jangan masuk tubashirun. Itu tak betul juga ya. Jadi kena hati-hati. Sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Qala abashshartumuni ala Massaniyal kibaru fabima tubashshirun. Siapa yang tergeliat lidah? Sekali lagi, kita ulangi ayat ini. Qala abashshartumuni ala Massaniyal kibaru fabima tubashshirun. Alhamdulillah. So far macam mana? Okey ke okey? Boleh tak berikan sedikit komen di ruangan bawah? Macam mana setakat ini? Penjelasannya, huraiannya itu jelas ke tidak ke? Slow sangat ke, laju sangat ke, ataupun bagaimana? Tolong berikan sedikit komen di ruangan bawah supaya saya dapat ambil maklum tentang penerimaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana yang lebih penting bukan berapa ataupun bagaimana saya memberi penjelasan. Yang penting sahabat-sahabat dapat terima ataupun tidak. Yang itulah yang lebih utama bagi pihak kami, insya-Allah ya. Kalau sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, dapat praktiskan sesuatu, itu sudah cukup menggembirakan bagi kami.
Sahabat-sahabat, jika anda sekali lagi yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat datang dan selamat belajar ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jadi jika anda merasakan ianya bermanfaat, jangan lupa share-sharekan, kongsi-kongsikan, insya-Allah. Semoga ia terus memberi manfaat kepada muslimin dan muslimat, khususnya pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga dan kawan-kawan rapat kita, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Diharapkan masih bersemangat semuanya. Dan jika anda masih bersemangat, boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart, ya. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Qalu basyar. Sekali lagi rohnya dibacakan tebal di sini. Basyarna, dua harakat. Basyarnaka bil, bukan bil. Ba berkasrah bunyi bi, bukan b. Bila bertemu lam jadi bil, bil haq, ha pedas di pertengahan kerongkong. Bil haqqi fala takum. Di sini masuk beserta dengung. Nun mati bertemu mim. Idgham bi gunnah, kadar panjang dua harakat. Fala takum minal qanitin. Nitin, bukan nitin. Kalau baca qanitin jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Ta bari kasrah bunyi ti. Qanitin. Baru berhenti. Okey, ya, tarik nafas. Jom kita bacakan ayat ini. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Baik teman-teman, ya. Sekarang kita lihat satu-satu dulu ayatnya. Nanti sampai habis semua baru kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 52 hingga 70. Sekarang ni kita lihat satu persatu dahulu, insya-Allah. Baik, tarik nafas, lepaskan, ya. Tenang-tenanglah, jangan tension-tension, kita belajar santai-santai, insya-Allah. Dan jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang nak pelajari makhraj-makhraj huruf dengan lebih detail dan nak pelajari hukum-hukum tajwid dengan lebih baik, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya ada benda berita gembira untuk dikongsikan, ya. Kami ada sebuah buku asal dan tajwid untuk diberikan kepada anda. Kalau nak dapatkan buku-buku tersebut dan rakaman buku tersebut, jangan ke mana-mana, insya-Allah. Sebentar lagi di akhir pelajaran saya kongsikan. Sebelum itu mari kita lihat kepada ayat yang seterusnya. Ayat ke-56. Qala wa may. Di sini idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya. Asalnya wa man jadi wa may, masuk beserta dengung dua harakat. Yang qa, di sini huruf qalqalah, qaf diberikan lantunan. Yang qanatu mir, tu bukan tu, jangan tertukar ta dengan ta, hati-hati. Yang qanatu mir, di sini idgham bila gunnah. Daripada min rahmati jadi mir rahmati. Ha pedas. Mir rahmati rabbih. Di sini jadi maksilah tawilah, dibacakan dengan panjang 4 atau 5 harakat. Rabbih illa dhallun. Dan di sini jadi mad lazim kalimi, musakhkhal, dibacakan dengan 6 harakat, bukan 4, bukan 5. Di sini kena baca illa dhallun, baru masuk lun tu. Jom tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Baru berhenti di situ. Okey, ya, diharapkan so far so good lah, ya. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Dan kalau boleh saya tahu ni yang ramai-ramai bersama saya dengan ni daripada mana? Saya sedang bersiaran secara langsung, terus dipancarkan kepada anda daripada Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Kalau boleh saya tahu sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang bersama saya sekarang ini daripada mana?
Ada tak daripada Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei dan juga Indonesia? Sahabat-sahabat daripada Semenanjung Malaysia sudah tentulah pasti bersama dengan kita memberi sokongan dan dokongan. Sahabat-sahabat kita, negara-negara jiran tetangga kita, ada tak yang bersama dengan kita? Kalau ada, mungkin boleh munculkan diri anda. Kita berukhuwah, kita bersaudara sesama Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dan sudah pasti kita bersaudara dalam banyak perkara. Kita berkongsi ayah dan kongsi ibu, iaitu Nabi Adam dan isterinya Sayyidatina Hawa, merupakan ibu dan ayah kepada seluruhnya manusia. Daripada zaman awal ciptaan manusia hinggalah akhirat, semua merupakan anak dan cucu Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Baik sahabat-sahabat ini rahmati Allah. Sahabat-sahabat, saya yakin dan percaya mesti merindui dan bercita-cita untuk bertemu dengan ayah dan ibu kepada manusia ini, iaitu Nabi Adam dan Hawa. Dan tempat untuk bertemu mereka tidak ada lain, bukan di dunia sudah pasti, dan sudah tentulah hanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita menanam cita-cita. Di dalam doa munajat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di syurga, mohon kita dipertemukan juga dengan Nabi Adam dan istrinya, ibu kita Sayyidatina Hawa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua teman-teman insya-Allah diberikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan ayat yang seterusnya insya-Allah. Sekali lagi, yang baru bersama dengan kita, jika anda merasakan ianya bermanfaat, jangan lupa untuk menekan button share. Qala fama qatbukum. Ta merupakan huruf qalqalah. Ada 5 semuanya. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ta, qad, kha di hujung kerongkong. Khat. Qala fama khatbukum. Dan bila nak pantulkan huruf ta itu bulatkan sekejap. Khat. Jangan pepeskan jadi khat. Tak betul Khatbukum ayyuhal ya bersabdu. Ayyuhal mursalun. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Baru berhenti di situ. Okey, jelas diharapkan. Saya nak tengok komen sekejap. Komen daripada tuan-tuan dan perempuan ni. Daripada mana ni? Oh, Nenda Zahara. Ini top fan kita, berada di Nilai Negeri Sembilan. Nanti siapa pergi Nilai Negeri Sembilan boleh lah. Hello. InsyaAllah boleh berjumpa dengan Puan Nenda kita ni. Begitu juga yang lain sahabat-sahabat kita daripada mana. Saya nak tengok yang komen daripada mana. Sepintas lalulah ya. Kita ada Uncle asal JB menetap di Sijangkang. Uncle Ahmad Fuad Siddiq kita. Jadi dan kawan-kawan kita yang lain lah ya, yang saya tak sempat nak baca tu, saya mohon maaf. Kerana fokus kita tak lari. Kita sembang-sembang juga, tetapi our main objective adalah untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik teman-teman, kita teruskan ayat yang seterusnya. Qalu. Qa 2 harakat, lu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Dengung 2 harakat. Na panjang 4 atau 5 harakat. Ursilna ila 2 harakat. Qaumim idgham bi gunnah 2 harakat. Ada lantunan qalqalah sughra. Ri ra di sini jadi nipis. Ri jangan ri itu tebal. Ri gitu. Mujrimin. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Baru berhenti. Okey. Tarik nafas, lepaskan. So far macam mana? Okey, diharapkan teman-teman ya. Yang baru bersama dengan kita, selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jangan lupa untuk bantu kami untuk menyebarluaskan ilmu ini dengan menekan button share
tin. Ta tanwin di bawah, tin. Izhar halqi di sini, jangan dipanjangkan. Terus masuk. Dua harakat. Inna lamunajjuhum. Izhar syafawi. Masuk saja hum, jangan panjang. Terus. Ada lantunan. Dipepeskan, jangan dibulatkan jadi tak betul. Pepeskan mulut itu. Ajma'in. Kita dengarkan bersama-sama. Tarik nafas sahabat-sahabat. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Illam ra'atahu. Disiplin. Yang mana satu, yang mana dua, itu jaga betul-betul. Illam ra'atahu qaddarna. Qaddar. Ra jadi tebal. Jangan baca qaddar. Dar. Tak betul. Dia kena dar. Qaddarna innaha. Dua harakat. Naha dipangkal kerongkong dua harakat. Laminal ghain di hujung kerongkong. Ghabirin. Jom kita bacakan ayat ini. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Baru masuk ayat yang seterusnya. Baik sahabat-sahabat, saya nak tunjuk ni perbezaan ni. Perhatikan ya. Di sini lutin tanwin bertemu hamzah. Tanwinnya selari bertemu hamzah. Hamzah ini ada baris kasrah. Sahabat-sahabat, ini kita dah baca ayat tadi. Jadi saya nak bawa sahabat-sahabat lihat pada ayat ini. Di sini ta tanwin di bawah. Tanwin di bawah datang selepasnya hamzah wasal. Hamzah wasal. Ini hamzah wasal huruf alif yang ada kepala sad ini. Ini ramai yang silap baca lutil mursalun. Siapa yang baca lutil mursalun, jawapannya salah. Jawapannya di sini dia dikena aplikasikan satu perkara yang namanya nun wasal ataupun nun wiqayah ataupun nun penyambung. Bacaannya begini. Dibacakan dengan tanwin itu dikurangkan satu baris. Ada 3 stepnya. Pertama nak tengok dia begini. Tolong tulislah penang benda ni. Ini benda yang penting ini. Tapi sebelum saya nak cerita ni, sahabat-sahabat, bolehlah tolong share dulu. Benda ni penting ini saya nak beritahu ni. Ramai orang tak tahu nak baca ni, bila jumpa macam ni macam mana nak baca. Yang mana yang dah tahu, alhamdulillah, teruskan amalan yang betul tersebut. Yang mana yang tak tahu nak baca ataupun teragak-agak was-was ni nak baca, kadang baca betul, kadang baca salah, nak tahu yang macam mana nak baca, anda juga wajib kongsi. Yang dah tahu pun tolong kongsi. Mungkin ada lagi ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang tak tahu. Bayangkan kalau kita kongsikan perkara ini, mereka dapat belajar, mereka beramal, kita juga insya-Allah akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bacakan daripada awal. Falamma, lam itu didengungkan 2 harakat, ma 2 harakat. Jaa ala lutinil. Di sini kena baca tinil. Ta itu saya nak bagi tahu begini. Tolong tulis ya. Jika sahabat-sahabat berjumpa mana-mana perkataan yang berakhir kalimah dia dengan tanwin, dapat ya? Jika berjumpa dengan mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin, yang ni baris 2. Tanwin itu baris 2. Boleh jadi 2 di atas fathatain, 2 di bawah kasratain, atau 2 di depan dhammatain. Jelas so far. Baik, bila berlaku begitu, sekiranya datang perkataan yang selepas huruf yang tanwin itu hamzah wasal, macam ni. Ini dia panggil hamzah wasal. Ataupun alif lam macam ni. Maka dia digunakan ataupun diaplikasikan hukum yang namanya nun wiqayah tadi. Ada 3 step dia. Step dia yang pertama, huruf yang bertanwin itu dikurangkan satu baris. Daripada lutin jadi luti. Tin jadi ti. Kalau an jadi a. Kalau tun jadi tu. Kalau yan jadi ya.
kurangkan satu baris. Step yang kedua, didatangkan huruf nun. Huruf nun itu didatangkan di dalam imagination lah. Jangan ambil pen ditulis di sini pula. Walaupun kita tahu dalam Al-Quran resam imla'i memang ada nun kecil itu ditulis, tapi dalam Al-Quran resam ismani tidak ada, ya. Nun itu step yang kedua didatangkan, dan step yang ketiga nunnya diberikan baris kasrah. Jadi baca lutinil mursalun. Lutinil mursalun. Jelas, ya? Cuba dengar saya baca. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Sekali lagi. Kali ini kita baca sama-sama. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Okey, so far macam mana? Dapat tak dapat ni? Boleh belajar ke tak boleh belajar sesuatu? Kalau anda merasakan ada sesuatu yang anda dapat, jangan lupa kongsi-kongsikan, insya-Allah. Dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? So far macam mana? Saya nak lihat komen sikit. Boleh dapat ke tak boleh dapat ke macam mana? Daripada penerangan tentang tajuk Nun Wiqayah tadi itu. Saya kerana apa saya? Okey, alhamdulillah. Ramlah Mak Ali kata jelas Ustaz. Jelas, jelas. Yang lain macam mana? Yang lain boleh jelas tak? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Yang lain macam mana? Tolong berikan sedikit komen anda di ruangan bawah. Kami amat-amat menghargai setiap komen yang diberikan, ya. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita lihat ayat yang seterusnya ini. Qala innakum, dua harakat di sini. Nakum dan kum itu izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati asli itu jangan dipanjangkan, terus masuk. Qaumum, di sini idgham biqunnah. Tanwin bertemu mim, daripada qaumun jadi qaumum. Qaumum, dua harakat, kemudian barulah ikhfa hakiki. Nun mati bertemu kaf disamarkan dua harakat. Daripada munkarun jadi munkarun. Munkarun, baru masuk karun itu. Jangan baca munkarun, munkarun, itu tak cukup panjang dah. Sekali lagi kita dengarkan, sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan. Qala innakum qaumun munkarun. Boleh, ya? Sekali lagi. Qala innakum qaumun munkarun. Baru masuk ke situ. Okey. Kalau boleh senam, saya suruh tuan-tuan dan puan bersenam dulu. Senam maksudnya apa? Renggangkan dahulu anggota badan, tangan kita ini supaya bebas, supaya senang. Kita tak rasa tense, tak rasa tertekan, muscle-muscle gitu. Senyum dulu, senang nanti. Bibir ini kena ada pergerakan dan sebagainya. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sekejap lagi kita baca balik, ya, semua sama-sama daripada awal ayat 52 hingga 70. Sekarang kita lihat satu-satu dahulu. Qalu bal ji'naka bima kanu. Jadi hati-hati, yang mana satu, yang mana dua, yang tu yang sangat-sangat saya nak tekankan untuk kali ini bagi teman-teman, jaga betul-betul. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Hati-hati. Ramai orang kadang dia lambat, khususnya bila perkataan berakhir dengan satu harakat. Contohnya macam ni. Ji'naka bima, tanya ke bima, lambat nak masuk ke bi. Sepatutnya ji'naka bima, kabima, sepatutnya begitu. Tapi kadang-kadang dia terlambat, dia masuk ji'naka bima. Itu jadi begitu. Ramai begitu. Saya yakin dan percaya. Sebab apa? Memang kita, pada mereka yang bersama dengan kita menjadi ahli cepat Quran, kadang-kadang kita bagi eksklusif konsultasi, kita dengarkan bacaan, kadang-kadang ada yang terlambat masuk di situ. Jadi benda itu adalah benda yang lazim dilakukan kesalahan oleh kebanyakan orang awam yang membaca Al-Quran.
Jadi hati-hati sahabat-sahabat. Saya berikan peringatan ini kerana apa? Kerana itu memang tempat-tempat yang lazim dilakukan kesalahan. Boleh insya-Allah kita dengarkan sekali lagi ayat ini. Qalu bal ji'na. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kemudian baru masuk wa atainaka bil haqq haqqi wa in qila ke wa jangan lambat. Ini selalu juga tempat yang orang lambat masuk. Dia baca bil haqqi wa in. Tak betul. Dia kena baca bil haqqi wa in. Bil haqqi wa inna. Baru masuk na dua harakat. Kemudian la sadiqun. Jom kita dengarkan. Tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun. Baru berhenti di situ. Tapi jangan berhenti belajar lagi. Sikit lagi. Sikit saja lagi. Kita sampai ayat 70 je hari ni. Sekarang kita sudah ayat 64. Kita nak masuk ayat yang ke-65. Ayat hari ni pun ayat yang pendek-pendek saja. InsyaAllah Saya harapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu diharapnya. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Ahlan wa sahlan ke kelas pengajian Al-Quran, Cepat Quran. Bersama dengan saya, Ustaz Izzuan Ahmad, Guru Al-Quran anda hari ini. Baik teman-teman, jika merasakan ianya bermanfaat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart sekali lagi insyaAllah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Fa'asri bi ahlika biqit'im ada lantunan di sini. Lantunan. Hati-hati khokholah surah di sini. Biqit'im di sini idgham bi gunnah, asalnya biqit'in. Tapi datang mim jadi biqit'im dengan dengung dua harakat. Biqit'im minal laili wattabi' ain di pertengahan kerongkong. Wattabi' adbarahum. Ad adalah qaqalah sughra di sini. Ada 5 semuanya. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta merupakan huruf lantunan. Adbarahum idzar syafawi. Sempurna saja hum, jangan panjang, terus masuk. Wala yaltafit. Ada bunyi hamasnya, bunyi angin tu. Fit minkum. Min ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Nun mati yang tidak bertanda datang selepasnya salah satu daripada 15 huruf ikhfa. Apa dia huruf ikhfa? Kalau nak tahu dengan lebih detail, jangan lepaskan pulang untuk mendapatkan buku asal dan tajwid daripada kami insya-Allah Dan juga rakaman buku tersebut. Kalau anda nak dapatkan buku-buku itu, tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan. Minkum, sempurna saja kum terus masuk. Ahadu, daripada ahadun bertemu waw jadi masuk beserta dengung. Ahadu, dengung 2 harakat. Wamdu, wam idhar syafawi, jangan panjang. Mim mati yang ada tanda mati asli. Hamzah wasal ini jadi silent, tidak dibunyikan. Hamzah wasal hanya ada pada fungsi baris bila berada di awal kalimah, di awal ayat. Sekarang ini dia berada di pertengahan kalimah, di pertengahan ayat, maka dia tidak ada fungsi bacaan, hanya ada pada tulisan. Wamdu, dot ini makhrajnya di tepi lidah. Wamdu hai, ha pedas bertemu ya. Haitsu tu'marun. Tu, ta pada dhammah bertemu hamzah, bunyi tu, bukan tuk. Kalau tuk jadi huruf kaf. Kalau tu' jadi huruf ain. Sekarang ini huruf hamzah. Tu marun. Dan di hujung ma'ari li sukun dimasukkan sekurang-kurangnya waqaf 2 harakat. Kita dengarkan dahulu sahabat-sahabat ayat ini. Tarik nafas insya-Allah kita bacakan bersama-sama. Fa'asri bi ahlika biqit'im minal laili wattabi' adbarahum. Untuk mempermudahkan teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas, saya waqaf di situ dan saya akan ibtidak balik pada wattabi'. Kita dengarkan sambungannya. Wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun
wamdu haitsu tu'marun. Di sini hati-hati huruf sa di hujung lidah. Haitsu su bukan su. Kalau baca haisu jadi huruf sin. Ini haitsu. Haitsu tu'marun. Sekali lagi sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Kemudian barulah masuk pada ayat dan seterusnya. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَا di hujung lidah. إِلَيْهِ ذَلِكَل kaf baris atas ni ada atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah. Zalikal idhar syafawi. Sempurna saja jangan panjang. Zalikal amra an-nada. Di sini tahan dulu dengung 2 harakat baru masuk nada. Jangan baca an-nada tak betul. Zalikal amra an-nada biraha. Dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Haulai maqa, ada lantunan di sini khakhala surah. Maqtu'um, di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat. Maqtu'um mus jangan baca mus, kalau mus jadi sin. Di sini huruf sad. Musbihin. Jelas Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabiraha ulai maqtu'um musbihin. Bau berhenti di situ. Okey, tarik nafas, lepaskan, tenang-tenang, senyum dulu. Jangan lupa memberikan senyuman anda yang manis tersebut. InsyaAllah yang baru bersama dengan kita, saya merayu, saya mengajak sekali lagi sahabat-sahabat, jangan lupa untuk menekan button share yang kita kongsikan. Semoga kita menjadi asbab kepada perubahan ke arah kebaikan bagi kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, khususnya bagi pasangan dan anak-anak kita, insyaAllah. Teman-teman, jadilah contoh yang baik bagi mereka yang berada di sekeliling kita. Kongsikan benda-benda yang baik, insyaAllah InsyaAllah sahabat-sahabat, kita nak teruskan sedikit lagi hari ini untuk kita habiskan pelajaran kita. Kita teruskan. Waja'a ahlul. Ni dipangkal kerongkong. Ahlul lam baris dhammah naik di atas lam. Jadi alif lam qamariyah lam dibunyikan. Ahlul madinati tab ada lantunan. Yastabshirun. Kita dengarkan ayatnya. Tarik nafas, kita bacakan. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Kemudian qala inna haula'i dhaifi. Dot saya bagi tahu di tepi lidah ni. Teman-teman ni, sahabat-sahabat, makhraj dot ini. Tepi lidah ni, kanan ataupun kiri mengikut keselesaan. Kanan bawa ke kanan, kiri bawa ke kiri. Dhaifi fala tafdhahun. Dhahun hafdas. Sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat di akhir ya. Baik, kita baca bersama-sama. Tarik nafas insya-Allah. Qala inna haula'i dhaifi
ولا تفضحون. Baru berhenti di situ dan terus pada wattaqullah. Lafz jalalah di sini dibaca tebal 2 harakat. Wattaqullaha wa la tukhzun. Kha di hujung kerongkong. Tukhzun. Kemudian yang terakhir ayatnya, qalu awalam, izhar syafawi. Awalam, sempurna saja lam, jangan panjang. Terus masuk nan, dan sempurna saja nan, jangan panjang. Di sini izhar halqi. Nanhaka 'anil 'alamin. Dua harakat, jangan baca alamin, tak betul dia kena alamin. Jom kita dengarkan, tarik nafas, kita bacakan. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Baiklah, begitulah teman-teman. Sekarang ini, kalau tadi saya dah bagi tahu, saya dah kongsikan satu-satu ayatnya, sekarang masanya untuk saya ajak semua sekali yang bersama dengan saya ini, boleh tak? Jom kita baca Al-Quran ni sama-sama daripada awal ayat 52 hingga ayat 70 dari surah Al-Hijr. Teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 265 insya-Allah ya. Yang tak ada Al-Quran tak apa, sekejap lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya. Tapi sebelum kita baca, sekali lagi saya merayu dan mengajak teman-teman untuk menekan button share. Kita kongsikan pelajaran kita hari ini insya-Allah, kerana di dalamnya terdapat perkara-perkara yang penting yang sudah pasti akan dapat membantu mereka yang nak memperbaiki bacaan Al-Quran insya-Allah ya. Dan boleh tak selepas share itu belanja saya thumbs up dan juga heart, dan selepas selesai bacaan ini saya akan kongsikan kepada anda yang mungkin bacaan Al-Quran tak lancar ataupun nafas terputus-putus waktu baca Al-Quran, ataupun ada perasaan malu nak pergi mengaji dan sebagainya, sama ada untuk diri sendiri ataupun nak bagikan kepada pasangan ataupun anak-anak anda. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir bacaan saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dengan kami memberikan buku asal dan tajwid serta rakamannya dan banyak lagi lah perkara-perkara yang lain. Tunggu sebentar, saya kongsikan. Sekarang ini saya nak ajak semua bersedia untuk kita mulakan bacaan insya-Allah ya. Siapa nak minum air silakan. Baik teman-teman, dah bersedia semuanya? Kalau dah bersedia, insya-Allah tarik nafas. Lepaskan, tenangkan dahulu tenangkan diri. Kita nak baca Al-Quran ni, kita nak buat ibadah. Macam itulah kita nak solat. Tenang dahulu kemudian kita tarik nafas, lepaskan, dan kita mulakan insya-Allah dengan kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. Surahul Azim. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, diharapkan sedikit sebanyak perkongsian saya kali ini dapat membantu anda untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center, kerana kami bawakan secara langsung terus kepada anda satu hari satu muka surat setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam di page Facebook Fatihah Learning Center. Yang belum lagi like dan follow, kena like, kenalah follow kalau nak ikuti pelajaran yang seterusnya. Baik teman-teman ini rahmati Allah, selain daripada mengikuti live yang kami berikan ini, jika ada di kalangan anda yang benar-benar nak mempelajari Al-Quran daripada asas, untuk memperbetulkan makhraj huruf, untuk memperbaiki sebutan-sebutan dan juga hukum-hukum tajwid dengan baik, yang mana yang izhar, yang mana yang ikhfa, yang mana yang idgham dan sebagainya, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asas dan buku tajwid daripada kami, serta kami berikan rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan kedua-dua buah buku. Ini buku secara fizikal, bukan e-book. Kalau anda bersama-sama dengan kami akan postkan buku ini terus ke rumah anda dan kami akan berikan rakaman buku tersebut kepada anda. Ada lebih daripada 200 video pelajaran, bukan 2 video, bukan 20, tapi lebih daripada 200 video pelajaran hanya daripada buku asal dan tajwid sahaja. Belum lagi masuk dengan rakaman Al-Quran lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi secara in total
Mereka yang bersama kita menjadi ahli cepat Quran akan mendapat lebih dari 800 video pelajaran, termasuklah 2 buku secara fizikal kita post, dan termasuklah kita berikan e-book nota tajwid kepada anda. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid dalam satu nota yang akan kita berikan kepada anda, dan istimewanya kami akan berikan konsultasi, slot konsultasi eksklusif kepada anda yang bersama kita menjadi ahli cepat Quran. Jika ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, boleh direct terus kepada kita, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh set appointment dengan pihak kami. Kita boleh buat video call untuk memperdengarkan bacaan, insya-Allah. Walau di mana sahaja teman-teman berada, mungkin di semenanjung Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Brunei, di Singapura, di Indonesia, ataupun di pelosok dunia mana anda berada sekarang. Asalkan ada talian internet, insya-Allah kita dapat belajar. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kerana inilah salah satunya peluang yang Allah SWT berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan dipanjangkan usia untuk kita terus menabur orang kata apa, mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini dan memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai nanti kita pulang dalam keadaan baca Al-Quran pun tak pandai, baca Al-Quran pun merangkak-rangkak di hadapan Allah. Apa nanti kita nak menjawabnya? Jadi oleh itu, sahabat-sahabat yang benar-benar ikhlas sahaja, kami alu-alukan untuk bersama-sama dengan kami dan sahabat-sahabat yang lain. Jangan bimbang tentang komitmen. Kita tidak mengenakan yuran bulanan dan kita tidak mengenakan yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, dan saya ada berita gembira nak disampaikan sahabat-sahabat, sepanjang tempoh PKP ini, kita telah turunkan yuran keahlian hanya kepada sekali seumur hidup serendah RM250 sahaja. Sahabat-sahabat, suka saya buat disclaimer sekali lagi dengan jelas di sini. Yuran keahlian yang kita kenakan tersebut sekali seumur hidup itu bukanlah nilai harga ilmu yang kita pelajari ini, kerana ilmu ini tidak ada nilainya. Kalau anda meletakkan satu huruf dengan harga 1 juta pun, itu bukan nilai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mengenakan kos yuran keahlian itu hanyalah untuk menampung sebahagian kecil sahaja daripada cetakan penerbitan buku kita dan kelengkapan-kelengkapan yang kita sediakan untuk bawakan kelas ini kepada anda. Terus anda beristirahat santai-santai di rumah pun terus dapat belajar. Sebagai contohnya saat ini, walaupun kita berada di mana pun, sahabat-sahabat boleh bertemu, boleh mengikuti pelajaran daripada kita terus langsung ke dalam telefon anda. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, saya nak mengajak, marilah sekali lagi, yakin dan percayalah, ramai yang telah berjaya meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dengan bersama-sama dengan kami menjadi ahli cepat Quran. Dan jika anda salah seorang, ataupun anda nak bagikan ini sebagai hadiah kepada pasangan anda, anak-anak anda, ataupun ahli keluarga, ibu, ayah dan kawan-kawan yang lain juga dialu-alukan. Mungkin selama ini kita duk hadiahkan baju, kasut, telefon dan berbagai lagi, jam tangan dan sebagainya. Kali ini mungkin anda boleh hadiahkan sesuatu yang sangat bererti, sangat istimewa kepada mereka, ataupun untuk diri sendiri. Bila karita akhir kita menghadiahkan sesuatu yang sangat bererti di dunia dan juga di akhirat untuk diri kita, mungkin inilah hadiah yang terbaik boleh kami kongsikan kepada anda untuk bersama-sama kita mengajak umat Islam mendalami dan memperbaiki dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi jika anda adalah orang yang berhajat untuk kami bantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, jangan bertangguh lagi, kerana tempoh promosi yang saya bagi tahu tadi itu terhad hanya dalam tempoh PKP ini sahaja. Jadi oleh itu, kalau ada yang berhajat, kalau tidak ada, saya tidak memaksa. Kalau ada, boleh komen sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak, jangan bertangguh lagi, boleh komen sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh print screen ataupun boleh catat nombor telefon ini, 0111-621-7797. Nombor seperti tertera di bawah, 0111-621-7797, nombor talian hotline kita. WhatsApp nombor itu, bagi tahu nak jadi ahli cepat Quran, nanti admin kami akan guide lah apa step-step yang anda perlu lakukan untuk kami daftar sebagai ahli cepat Quran, dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan buku secepat mungkin. Cumanya saya nak bagi maklum di sini. Kebetulan stok buku kita hanya akan sampai pada hari Isnin nanti. Jadi kalau mereka yang mendaftar hari ini, insya-Allah paling cepat Isnin petang kami post,
paling lambat Selasa pagi kami akan postkan buku tersebut. Sebab apa? Stok buku kita memang habis. Sekarang ini alhamdulillah memang ramai yang bersama dengan kita. Setiap hari memang ada yang menyertai kita menjadi ahli cepat Quran. Jadi tapi kita dah orang kata apa, hantar order tersebut. InsyaAllah buku itu hanya akan dapat kami post. Saya kena bagi tahulah di sini, kita kena transparent. Jadi tak mau nanti sahabat-sahabat daftar hari ini expect kita post buku tu esok, tapi rupanya lusa tak sampai lagi. Jadi saya kena bagi tahu di sini, mereka yang mendaftar semalam, alhamdulillah stoknya ada, kita dah post dah hari ini. Mereka yang mendaftar semalam, mereka yang mendaftar hari ini, saya mohon maaf, buku tu sahabat-sahabat akan hanya dapat kami post pada Selasa pagi ataupun hari Selasa akan datang ini. Bukan Selasa lambat lagi, tidak, Selasa ini. Maksudnya lagi 4 atau 5 hari lagi baru kami akan dapat post buku tersebut. Jadi kalau ada, nanti boleh terus WhatsApp kami, nombor tertera di bawah. Ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan tak tahu nak print screen, tak ada pen nak tulis nombor telefon yang kita berikan ini, jangan bimbang, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, biar kami yang hubungi anda. Biar admin kami yang hubungi anda untuk membantu anda melakukan pendaftaran. Sahabat-sahabat, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun terus WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah, ataupun tinggalkan nombor telefon anda. Ataupun jika anda pernah melakukan pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com. Ini seperti yang tertera di bawah ini, www.cepatquran.com, ataupun yang tertera di atas yang lalu itu, www.cepatquran.com. Boleh terus pergi ke laman web tersebut, buat pendaftaran di situ. Dan sekiranya anda menghadapi sebarang masalah sepanjang melakukan pendaftaran, jangan malu, jangan segan, hubungi kami di nombor yang tertera di bawah untuk bantuan segera. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, insya-Allah semoga pertemuan kita pada kali ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hanya dapat memberikan dalam ruang yang terhad ini sedikit. Jadi bagi teman-teman yang nak belajar dengan lebih mendalam, jadi jangan lepaskan peluang. Dapatkan buku asal dan tajwid daripada kami, insya-Allah, serta rakaman buku tersebut, dan banyak lagi lah keistimewaan-keistimewaan. Antaranya kita ada grup Facebook, close group cepat Quran kita. Kita ada grup Telegram kita. Kita ada support group yang lain dan sebagainya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak channel-channel yang kita gunakan untuk bantu ahli-ahli kita yang bersama-sama dengan kita. Kita merupakan saudara dalam satu misi ini, iaitu misi mengangkat martabat Al-Quran, dalam kita memastikan semua umat Islam yang namanya Muslim dan Muslimat itu dapat membaca Al-Quran dengan baik. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat, marilah bersama-sama dengan saya dalam misi yang besar ini, kerana sudah tentulah saya bersorangan tidak mampu untuk menggalas misi yang besar ini. Jadi dengan adanya sokongan dan bantuan dan dukungan daripada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita dapat merealisasikan sekurang-kurangnya membantu di kalangan ahli keluarga kita sendiri dan kawan-kawan kita untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi teman-teman, insya-Allah yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page kita ya. Jika mereka yang berhajat menjadi ahli, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun anda ada soalan yang spesifik, boleh tulis sekarang di ruangan komen. Saya berikan 1 ataupun 2 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan anda. Saya nak mengambil soalan daripada anda jika ada. Jika tidak ada, kita akan berhenti di sini dan sambung pada pelajaran esok, insya-Allah. Jika ada sebarang persoalan, jangan malu, boleh tulis di ruangan komen. Saya sedang melihat komen daripada anda. Jika ada sebarang soalan, terima kasih ya, terima kasih Siti Rahimah yang komen tinggalkan nombor telefon dia. Terima kasih Muhammad Amin Abdul Rahman ya, Tuan Haji. InsyaAllah kami akan hubungi Tuan Haji untuk kita bantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insyaAllah ya, sama-sama. Jika ada yang lain juga yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, suka saya beritahu di sini, kaedah yang kami gunakan, kaedah yang sangat cepat, namanya kaedah Al-Barqi. Dia menggunakan kata kunci. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak daftar jadi ahli kena tonton video tu untuk mengetahui pendekatan yang digunakan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Baik, terima kasih Puan Roslina Mus yang berikan nombor telefon. Puan Mawar Berduri yang komen nak jadi ahli, insyaAllah kami akan hubungi. Mereka yang komen nak jadi ahli, kita akan nanti reply komen tersebut
kita akan berikan satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat minta tolong tekan link itu, nanti dia bawa ke WhatsApp kita, nanti boleh berkomunikasi direct dengan admin kita. Setakat ini alhamdulillah admin kami berjayalah bantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka yang nak mendaftar ini. Dan juga sebelum saya terlupa, ini khusus untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia sahaja. Untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia yang tak tahu nak buat online transaction, online banking, ataupun jauh rumahnya daripada ATM untuk membuat pembayaran yuran keahlian sekali seumur hidup itu, boleh buat pembayaran yuran keahlian dengan COD. Maksudnya nanti daftar dulu, kita akan post buku ke rumah anda. Bila buku dah sampai, baru bayar kepada orang yang datang hantar buku itu. Itu macam tu pun boleh. Tapi hanya terhad untuk Semenanjung Malaysia sahaja. Untuk kawasan-kawasan yang lain, sahabat-sahabat diminta buat pembayaran dahulu, baru kita akan proseskan pendaftaran, baru kita akan buat proses penghantaran buku dan proses memberi akses kepada pelajaran-pelajaran. Diharap menjawab soalan ya. Baik, terima kasih Puan Nurlida Abdul Kadir yang komen nak jadi ahli. InsyaAllah kawan-kawan yang lain, kalau masih ada lagi yang nak menjadi ahli, jangan bertangguh lagi. Ambillah kesempatan ini di selagi mana Allah berikan kita kesihatan dan kelapangan untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran, insyaAllah. Baiklah, saya rasa setakat itulah dahulu untuk perkongsian saya kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam sambungan bacaan ayat. Jangan lupa ya, setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.